سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله برحمة الله سبحانه وتعالى. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Zabidah, Ibu Naimah, Ibu Saidah, Ibu Zainab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua pengajian kita tafsir harfiah surah daripada juzul amma, dan kita sambung surah An-Nazi'at. Surah yang ke-79 iaitu surah An-Nazi'at. Waalaikumsalam Ibu Bahriah. Surah Ibu Maimunah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, lepas Ibu Maimunah, ibu-ibu tak payah bagi salam lagi ya. Dah cukup wakil-wakil tadi, masya-Allah. Lepas ni ibu-ibu kalau masuk dan tengok saya tengah mengajar, tak payah bagi salam ya ibu. Kalau tengok saya dah mula mengajar, tak payah lagi bagi salam. Nanti saya jawab nanti. Okey, jadi bila nampak saya mula bercakap tu, maksudnya dah ada yang bagi salam sebelumnya. Ibu-ibu tak payah lagi bagi salam. Boleh ibu ya? Adabnya begitu. Adabnya bila guru tengah mengajar, tak payah bagi salam. Dekat masjid pun kalau dah mula mengajar, tak payah kita bagi salam pada guru yang mengajar. Okey ibu, insya-Allah jelas ya. Okey. Surah An-Nazi'at. Surah yang ke-79. Kenapa dipanggil surah An-Nazi'at ibu ayah? Dipanggil surah An-Nazi'at kerana ayat ini dimulakan dengan kalimah An-Nazi'at. Wan-Nazi'at. Siapa dia An-Nazi'at ini? Apa benda dia An-Nazi'at? Kita akan bincang nanti insya-Allah. Kemudian ibu ayah yang dirahmati Allah, apa isi kandungan surah An-Nazi'at ni? Okey. Ibu ayah, surah An-Nazi'at ni dia surah Makkiyah ya. Dia surah Makkiyah. Bila kita kata surah Makkiyah, maknanya dia turun sebelum hijrah. Dan kebanyakan masanya Nabi ada dekat Mekah. Dan bila kita kata surah Makkiyah, dia merangkumi, menceritakan mengenai usul-usul akidah, cerita pasal tauhid, cerita pasal kenabian, cerita pasal kebangkitan. Okey. Kita akan belajar nanti di mana surah ini dimulakan dengan Allah Ta'ala menyebut nama-nama malaikat. Ada nama malaikat nama An-Nazi'at. Ada malaikat nama An-Nashitat. Itu jenis-jenis malaikat ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kemudian Allah Ta'ala menceritakan pula mengenai keadaan-keadaan orang-orang musyrikin, orang-orang yang hari adanya hari kebangkitan. Allah Ta'ala mensifatkan bagaimana keadaan orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan. Okey. Di mana Allah Ta'ala menceritakan keadaan mereka pada hari itu sangat-sangat ketakutan ya. Orang-orang kafir musyrikin, orang-orang kafir yang menentang adanya hari kebangkitan, pada hari kebangkitan yang sebenarnya mereka ini sangat-sangat dalam ketakutan. Dan Allah Ta'ala juga menceritakan kisah Nabi Musa AS bersama dengan Fir'aun dalam surah ini. Fir'aun yang sombong, Fir'aun yang bongkak, yang mengaku Tuhan. Okay. Begitulah ibu ayah, insyaAllah di antara isi kandungan surah An-Nazi'at.
Kita terus masuk pada ayat yang pertama insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra. Shadaqallahul azim. Lebih boyah yang dirahmati Allah, tengok dulu pada perkataan wan nazi'at. Tengok dulu pada perkataan wan nazi'at. Ibu ya, wan nazi'at ni apa dia? Dia datang daripada ya. Okey. Daripada fi'il madhinya naza'a, fi'il madhinya naza'a, fi'il mudhari'nya yanzi'u. Okey. Dia ada naza'a yanzi'u, dia ada naza'a yanza'u, tapi di sini naza'a yanzi'u. Apa maksud naza'a yanzi'u ni? Maksudnya mencabut. Ibu yang ada perbuatan kita cabut dengan lembut, ada cabut dengan keras. Naza'a ini macam kita cabut akar tu dia melekat kat tanah tu, kita desak, kita tarik kuat-kuat sampai dia keluar. Itu naza'a. Naza'a ni kita cabut macam merentak begitu. Naza'a ni cabut kasi lepas, tapi dia macam merentak begitu, bukan cabut dengan lembut. Okey. Jadi buaya, orang yang mencabut, kalau manusia lah, manusia yang melakukan perbuatan itu, yang mencabut, kita gunakan isim fa'ilnya nazi'. Isim fa'ilnya nazi'un, fa'ilun nazi'un. Tapi sekarang ni buaya, para malaikat. Ada golongan para malaikat, bukan seorang tapi ramai, segerombolan ataupun satu kumpulan malaikat yang tugasnya mencabut nyawa orang-orang kafir ni dengan keras. Jadi buaya, kalau seorang nazi', kalau ramai sepatutnya nazi'una lah, patutnya macam ni lah, kan, macam ni lah, nazi'una. Tapi buaya, kenapa digunakan jamak muannas salim? Okey. Seorang malaikat malakun. Kalau ramai malaikat, malaikatun. Gini. Malaikah. Jadi ibu ya, tengok kalimah malaikah. Saya nak tanya ibu ya, ketika mana seorang malaikat malakun, kalimah malakun muzakkar ke muannas? Kalimah malakun, mim lam kaf, malak, muzakkar ke muannas ibu? Kalimah malak muzakkar kan? Betul Kak Azriza? Betul, masya-Allah Ibu Kalsum. Muzakkar. Tapi ketika mana dia jamak dalam jamak taksir. Malaikah jamak taksir. Maka orang Arab ni, ketika mana yang asalnya isim mufrad, ketika mana jamak taksir, orang Arab dia boleh gunakan dia untuk muzakkar pun boleh, muannas pun boleh. Contoh kalimah malaikah, kadang-kadang Allah gunakan fi'il untuk malaikah ni, Allah gunakan fi'il yang muzakkar, kadang-kadang Allah gunakan fi'il yang muannas. Ini adalah contoh Allah Ta'ala gunakan wan nazi'ati dengan kalimah muannas, isim fa'ilnya dengan kalimah muannas, kan? Adakah malaikat itu perempuan? Wala'ayadzubillah, ibu ayah, malaikat tidak bersifat lelaki ataupun perempuan. Malaikat ni bukan lelaki, bukan perempuan. Tapi kenapa Allah gunakan wan nazi'ati dengan jamak muannas salim? Kerana kalimah malaikah itu jamak. Kalimah malaikah jamak taksir. Dan apabila satu kalimah itu dia jamak taksir, maka orang Arab digunakan boleh muzakkar, boleh muannas. Siapa ni? Azmir siapa?
Tulis mula Naza'a. Boleh saya tahu Azmir ni siapa? Ada ibu yang guna nama Azmir ke? Okey. Boleh saya tulis siapa ni? Ustaz dari KL. Oh, Tuan Azmir ke nama? Namanya Tuan Azmir ke? Okay, Masya Allah. Naza'a, okay, saya tulis balik ya. Okay. Naza'a yanzi'u. Naza'a yanzi'u, begitu ya. Okey. Ahlan wa sahlan ya Tuan Azmir, Masya Allah, tabarakallah. Okey. Mana tadi saya ibu ya? Kat mana tadi? Apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina. Okey, kalimah malaikah. Kalimah malaikah ni ibu ayah. Okey, nanti lepas ni ibu ayah, kalau nak tanya tunggu saya bagi Tuan Azmir dan semua sekali lah ibu ayah. Kalau nak tanya, tunggu saya kata ada soalan tak? Masa tu tanya. Kalau bertanya masa setengah bercakap nanti saya terganggu sikit. Tapi saya tak marah pun, tapi takut saya terganggu. Boleh insyaAllah ya? Okey, cantik. Okey. Nanti ni al-malaikah tu adalah jamak taksir. Jamak taksir. Maka bila dia jamak, orang Arab gunakan dia boleh muzakkar, boleh muannas. Ya? Macam tu ya. Okey. Jadi bu ya, kalimah an-nazi'at isim fa'il. Isim fa'il tapi untuk muannas tu. Kenapa? Kerana dia ambil iktibar kalimah malaikah tu, al-malaikah dikira muannas. Maka jamaknya nazi'atun. Nazi'atun begini. Jelas ya? Jadi bermula dengan waw kat depan tu. Apa waw kat depan tu? Waw tu namanya waw qasam. Asalnya ibu ayah, bila kita masukkan alif lam, sepatutnya macam ni. Asalnya begini. An-nazi'atu. Asalnya dengan baris depan. An-nazi'atu. Asalnya begini. Semua isim, asas isim adalah kita sebut rafa'. Rafa' ni biasanya dengan baris depan. Jadi an-nazi'atu asalnya. Jadi sini kita baca wan-nazi'ati. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Maka ibu ayah, waw pada an-nazi'ati itu, waw tu dipanggil waw qasam. Waw qasam. Apa dia maksud qasam? Qasam maksudnya sumpah. Qasam maknanya sumpah. Jadi ibu ayah akan kata, so terjemahnya akan jadi demi. Demi. Mesti ada demi. Pasal apa? Memberi makna sumpah. Asalnya Allahu. Allahu baris depan. Tapi bila masuk waw sumpah dibaca wallahi. Nampak tak? Bila masuk waw sumpah dibaca wallahi. Dan biasanya waw sumpah ni berada di hadapan surah-surah. Di hadapan surah. Ada surah yang dimulakan dengan waw qasam. Contohnya apa? Wal fajri. Demi waktu fajar. Wattini. Wazzaituni. Demi buah tin. Demi buah zaitun. Wal asri. Demi masa. Di sini contoh. Wan nazi'ati. Jelas ibu ayah? Demi an-nazi'at. Apakah itu an-nazi'at? Daripada naza'a tadi. Naza'a maksudnya cabut dengan kuat. Jadi an-nazi'an para malaikat yang mencabut. Para malaikat yang mencabut roh-roh orang kafir. Maksud an-nazi'an, aqsama billahi bil malaikati allati tanzi'u arwahal kufari naz'an bisyiddatin wa alamin. Allah bersumpah dengan menyebut satu golongan malaikat yang namanya an-nazi'at. Golongan an-nazi'at maksudnya malaikat yang mencabut, yang merentap, yang menyentap ya, nyawa orang-orang kafir, roh orang-orang kafir dengan sentapan yang sangat kuat. Jelas boleh ya? Wan nazi'ati gharqa. Apa gharqa? Gharqa ni laju. Gharqa ni sentak. Dia cabut dengan cara sentak. Wan nazi'at mencabut, gharqa dengan cara sentak. Jelas ibu ayah semua insya-Allah. Seulang balik. Wan nazi'an isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il muzakkar ke muannas? Untuk muannas. Kalau seorang an-nazi'ah dengan ta marbutah, jamaknya an-nazi'atu. Kenapa digunakan muannas? Adakah malaikat itu perempuan? Malaikat bukan perempuan. Tetapi kalimah al-malaikah itu bila dia mufrad dia muzakkar malakun.
Ketika mana dia jamak, maka boleh dikira muzakkar, boleh dikira muannas. Di sini dikira sebagai muannas. Bukan kerana malaikat itu muannas, tetapi kalimah al-malaikah itu. Jadi kenapa dibaca wan nazi'ati baris bawah ta tu? Kerana waw itu adalah waw qasam, waw sumpah. Waw sumpah. Ibu ayah, untuk makluman ibu ayah, waw qasam termasuk daripada huruf jar. Kena faham ya. Waw qasam termasuk salah satu daripada huruf jar. Jadi selepas waw qasam kena i'rabnya majrur. I'rabnya jar begitu. Nanti kita belajarlah apa benda belajar tu, apa pula majrur itu ustaz. Okey. Ulang balik apa dia gharqa. Gharqa maksudnya musri'atan fi jariha, yang dicabut dengan pantas. Pantas tu macam sentak begitu. Jelas ibu ayah ya. Adakah orang sentak slow-slow? Kan? Dia kan sentak maksudnya sentak dengan kuat ibu ayah kan? Sentak dengan kuat. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tengok tafsiran. Tengok tafsiran wan nazi'ati warqa. Okey, dalam tafsir Al-Munir, dia sampai fal mudabbirati amra baru ditafsirkan. Dia wan nazi'ati warqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amra baru ditafsirkan. Maka kita terjemah satu-satu ayat dulu insya-Allah. Jadi ayat pertama terjemahnya jelas ibu ya? Ayat pertama tadi jelas tak? Terjemahnya waw tu demi an-nazi'at, para malaikat yang mencabut nyawa orang kafir, gharqa secara sentapan, secara menyentak dengan ganas, dengan kasar. Apa terjemah ibu ayah? Sama lebih kurang ya? Tak apa tak tulis, lebih kurang sama je kan? Okey. Tengok pada ayat kedua, wan nasyitati nashta, wan nasyitati nashta. Kita tengok pula ya. Okey, kalimah wan nasyitati nashta, tengok dulu. Fi'il madinya nasyata, nasyata. Okey, boleh. Ya. Sekejap. Okey. Apa dia nasyata ni? Nasyata mudhari'nya yanshatu ya, mudhari'nya yanshatu. Bukan. Nasyata mudhari'nya yanshutu kot, yanshutu. Okey. Sini tak bagi nasyata yanshutu kot. Okey, tak apa, yang pentingnya nasyata ni apa ibu ya? Nasyata ni maksudnya cabut juga. Cabut juga. Tapi cabut macam mana? Cabut dengan lembut. Cabut dengan lemah lembut ya. Okey. Apa dia wan nasyitat sama juga. Waw tu pun waw qasam juga. Wan nasyitat, waw tu demi an-nasyitat adalah isim fa'il. Isim fa'il daripada jamak muannas salim, dalam bentuk jamak muannas salim daripada nasyata yang situ. Maksudnya apa nasyata yang situ ni? Maksudnya cabut. Maksudnya mencabut. Tapi cabut macam mana? Cabut dengan lemah lembut, cabut dengan penuh sopan santun, itu nasyata. Cabut dengan lemah lembut aja. Beza dengan wan nazi'at daripada naza'a cabut dengan sentap. Wan nasyitat golongan yang mencabut juga terjemahnya, tapi mencabut nyawa orang beriman dengan lemah lembut. Boleh boyah dengan lemah lembut, dengan cara yang sungguh santun. Okey. Apa maksud dari segi bahasanya? Wan nasyitat dari segi bahasa dalam tafsir Al-Munir bagi tahu al-malaikatu allati tukhriju arwahal mu'minin birifqin wa suhulatin, iaitu para malaikat yang mencabut roh-roh orang beriman dengan lembut dan mudah. An-nasyitat golongan kedua pada malaikat. Pertama tadi namanya golongan malaikat an-nazi'at. Golongan malaikat yang kedua, golongan nama dia an-nasyitat. Sama juga cabut nyawa, tapi cabut nyawa dalam keadaan lemah lembut. Nashta tu maksudnya lemah lembut. Wan nazi'ati warqa sentak. Wan nasyitati, dan yang mencabut nyawa orang-orang beriman, nashta dalam keadaan lemah lembut. Cabutan yang lemah lembut. Jelas ibu ayah insya-Allah ya. Setakat ni ada dua. Allah bersumpah dengan dua malaikat, dua jenis malaikat. Okey.
Nak tanya ibu ya, biasa tak baca surah ni? Biasa kan? Siapa yang baru tahu rupanya An-Nazi'at dan Wan-Nashitat ni rupanya itu golongan malaikat. Siapa yang baru tahu ataupun siapa yang ulang kaji? Siapa yang baru tahu dan siapa yang ulang kaji? Siapa yang pernah belajar sebelum ni ulang kaji? Okey, baru atau ulang kaji? Okay. Baru ya ibu, masya-Allah. Ibu Firdaus ulang kaji, alhamdulillah, masya-Allah. Yang lain semua baru ya, alhamdulillah. Okey, jadi ibu nampak tak? Kita biasakan baca surah An-Nazi'at. Kita biasa baca surah An-Nazi'at. Bahkan mungkin antara kita ada yang hafal. Bagus, masya-Allah, Tuan Azmir ulang kaji terbaik, masya-Allah ya. Jadi ibu ayah, kenapa pentingnya kita belajar harfiah ni? Supaya kita baca Quran dan kita tahu makna, terutama surah-surah yang kita biasa baca, insya-Allah ya. Jadi An-Nashitan ni tadi apa? Demi para malaikat yang mencabut nyawa, tapi nyawa orang beriman, nashta, dalam keadaan lemah lembut. Masya-Allah. Jadi ibu ayah tahu dah dua jenis kumpulan malaikat. Okey. Malaikat Israel yang cabut nyawa tu ketua dia, tu ketua. Dan dia ketua, dan di bawahnya ada banyak jenis geng-geng malaikat lagi, kumpulan-kumpulan malaikat. Kan? Macam kita ada ketua tentera kan? Ketua tentera, bawahnya ada banyak pula jenis tentera. Macam tu. Ni malaikat yang jenis cabut nyawa orang kafir namanya An-Nazi'at. Malaikat yang cabut nyawa tapi cabut nyawa orang beriman An-Nashitat namanya. Terus Was-sabihati sabha. Okey. Apa dia maksud as-sabihat? Was-sabihat, demi apa dia as-sabihat ibu ya? Para malaikat yang turun daripada langit. Turun dengan pantas daripada langit dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tu as-sabihat. Kita tengok terjemah dia as-sabihat. Sekejap ya. Okey ibu ya. Dan saya punya Quran terjemah demi makhluk-makhluk ataupun demi malaikat yang cergas bergerak. Okey, maksudnya apa ibu ya? Dalam tafsir bagi tahu al-malaikatul lati tasbahu minas sama, yang bergerak daripada langit, ay tanzilu musri'atan bi amrihi ta'ala, yang turun daripada langit dengan pantas, cergas. Itu namanya malaikat as-sabihat. Golongan malaikat dipanggil as-sabihat. Asal mana sabihat ni daripada sabaha. Sabaha tu apa? Sabaha tu orang berenang atas air. Tapi tak semestinya berenang tu kena ada atas air. Ya. Digunakan juga untuk terapung. Contohnya langit ni boya. Langit ni terapung-apung kan. Planet terapung di atas angkasa. Itu dipanggil juga sabaha tu. Sabaha juga dipanggil. Orang yang berenang dia terapung di atas air, itu dipanggil sabaha. Di sini allati tasbahu, para malaikat yang bergerak dengan pantas. Itulah ibu ya. Tengok dia punya dari segi bahasa ya. Fa hadhihi kulluha sifatul malaikati wa qila innaha al-kawakibul jariyah ala nizamin muayyan fi siriha. Ada pula pendapat bagi tahu kalimah-kalimah daripada gharqa, kalimah nashta, kalimah sabaha. Ada pendapat qil maksudnya pendapat yang lebih kurang sikit kuatnya bagi tahu ini merujuk pada planet-planet di angkasa yang bergerak mengikut cara pergerakan. Kalau pergerakannya laju dipanggil gharqa. Gerakan tu gharqa. Okey. Kalau bergerak daripada buruj ke buruj dipanggil nashta. Kalau bergerak mengikut dia punya orbit dipanggil sabaha. Itu mengikut pendapat yang tidak berapa kuat. Tapi itu sekadar bagi tahu, itu ibu-ibu yang tak tahu pun tak apa, sekadar dengar saja. Yang penting sekarang ni An-Nazi'at satu golongan malaikat, An-Nashitat satu golongan malaikat, As-Sabihat pun satu golongan malaikat. Semuanya Allah bersumpah menyebut golongan-golongan malaikat ini. Was-sabihati sabha, demi malaikat yang cergas, yang cerdas, yang pantas gerak dengan secergas-cergasnya, dengan sepantas-pantasnya. Okey, ibu ayah cuba terjemahkan ayat 3 saja. Apa terjemah ayat 3? Dengan sempurna ibu ayah. Cuba terjemahkan ayat 3 dengan sempurna. Was-sabihati sabha. Nak tengok apa terjemah Quran ibu ayah ayat ketiga?
Tolong kongsikan terjemah ibu ayah ya. Dan yang turun cepat. Okey, Ibu Rosiati yang turun cepat. Itu saja ke Ibu, belakangnya tak ada. Saya nak sempurna. Wasabihati sabha. Itu mungkin terjemah untuk wasabihat saja. Okey. Nampak ya? Okey. Itu sebenarnya adalah terjemah mudah faham. Cepat cergas ya. Jadi as-sabihat tu sendiri, mana as-sabihat tu dah turun dengan cergas dah. Sabah ni sebagai dia punya, kita panggil untuk tegaskan lagi. Maksudnya turun cepat dengan secepatnya. Tapi kita terjemah macam semua yang ibu-ibu punya terjemah ni dah cantik dah boleh faham dah. Okey, Masya Allah. Semua terjemah bagus ya. Semua terjemah malaikat yang turun dari langit dengan cergas. Mesti ada cergas ataupun cepat. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Bagus. Jadi dah berapa golongan malaikat dah? Nampak? Ibu Ainun punya. Ibu Ainun terjemah paling cantik. Masya Allah, Ibu Ainun. Terima kasih banyak Ibu Ainun. Ibu Ainun Muhammad terjemah paling cantik. Dan demi makhluk-makhluk, yakni malaikat yang cergas, menerima perintah dengan gerak yang secergas-cergasnya. Itu saya kata tu. Itu akan menegaskan lagi. Kalimah sabahah tu sepatutnya terjemah secergas-cergasnya. Jadi ibu ayah semua cuma ambil terjemah Ibu Ainun. Yang itu yang terbaik. Okey? Cukup sampai Ibu Nurul Huda. Ibu-ibu lain cuba ambil terjemah daripada terjemah Ibu Ainun Muhammad. Dan demi makhluk-makhluk, yakni malaikat yang cergas menerima perintah dengan gerak yang secergas-cergasnya, begitu. Terjemah Ibu Ainun terjemah yang paling cantik daripada semua yang lain. Semua dah bagus terjemah, tapi terjemah paling tepat dan cantik terjemah Ibu Ainun punya. Pasal dia meraihkan kalimah sabha tu. Pasal wasabihat saja, wasabihati dah maksudnya malaikat yang turut cergas. Itu dah ada amal cergas dah. Jadi apa tujuan datang sabha tu? Untuk menegaskan lagi. Sabha dengan secergas-cergasnya, gerak yang secergas-cergasnya. Boleh buaya semua insya-Allah. Dah berapa golongan malaikat dah? Dah 3 golongan malaikat dah. Alhamdulillah, masya-Allah. Tabarakallah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, Fassabiqati sabqa. Fassabiqati sabqa. Okey, kalimah fassabiqati sabqa. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekejap ya. Okey. Fassabiqat, fa tu boleh terjemah lalu. Lalu. As-sabiqati sabqa. Apa dia as-sabiqat ni? Daripada sabaqa. Sabaqa ni apa sabaqa? Sabaqa ni berlumba-lumba. Pasal tu lah ibu ayah, sabaqa ni kita panggil perlumbaan baca Quran. Lumba baca Quran dipanggil musabaqah. Musabaqah ni maksudnya lumba. Jadi fassabiqat ni kita boleh terjemah fassabiqat malaikat yang berlumba-lumba. Tapi tengok dulu pada tafsir ni. Al-malaikatu tasbiqu bil arwahi ila mustaqarriha. Okey, tengok pula tafsiran dia sekejap ya. Sekejap. Okey, apa dia fassabiqati sabqa wal malaikatu allati tasbiqu bi arwahil mu'minin ila jannah. Yang berlumba-lumba bawa roh orang beriman ke syurga. Fassabiqat ni yang berlumba-lumba. Berlumba-lumba sabaqat. Berlumba-lumba maksudnya sabaqat ni sungguh-sungguh berlumba. Lumba sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir bagi tahu fassabiqati sabqa al malaikatu, para malaikat, tasbiqu bil arwah, yang berlumba-lumba bawa roh-roh orang beriman ila mustaqarriha, ke tempat kediamannya di syurga. Okey, sekarang ibu dah dapat ya. Fassabiqat ada makna berlumba-lumba. Sabqa tu sebagai penegasannya. Cara yang sungguh-sungguh. Okey. Saya nak tengok apa terjemah ibu ayah ayat keempat. Fa tu dulu dengan fa sekali.
Fa tu mungkin terjemahnya lalu. Okey. Apa terjemah ibu ya? Ayat yang keempat. Mesti ada makna lumba tu, pasal sin baqaf ada makna lumba. Apa terjemah ibu ya? Terjemah sempurna ya, terjemah sempurna, jangan separuh-separuh, sempurna. Kita bandingkan terjemah masing-masing. Ayat 4 ibu ya, ayat 4. Bagus Ibu Syimah, malaikat yang mendahului dengan kencang. Okey, yang mendahului dengan kencang lagi. Kencang, okey, mendahului dengan kencang. Kencang itu maksudnya sabaqah tu sungguh-sungguhlah dia mendahului ya. Okey. Lagi Ibu ya. Dan nampak Ibu Kalsum, ibu malaikat yang membawa nyawa kaum mukminin ke syurga dengan kencang. Roh orang mukmin ke syurga dengan kencang. Okey, boleh, masya-Allah, tabarakallah. Nampak Ibu Ainun punya, lalu masing-masing berlumba-lumba dahulu mendahulu menjalankan tugasnya dengan cara yang bersungguh-sungguh. Okey, boleh insya-Allah. Berlumba-lumba saling mendahului untuk jalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Sabaqah tu sebagai penegasan dia. Okey, Cikgu Ferus pun terjemah cantik ya, masya-Allah. Okey, jadi Ibu ya, kesimpulannya, Fas-sabiqat ada makna malaikat yang mendahului. Mendahului maksudnya, bila kata mendahului, ada perlumbaan kat situ. Di antara para malaikat ada yang masing-masing usaha untuk mendahului satu sama lain. Sabqa dengan kencang. Maksudnya kalau orang lumba lari contohnya, pertengah lumba lari, dia nak ke depan, dia kena kencang ke dia kena lambat? Dia kena kencang, pantas. Maka dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Dalam tafsir bagi tahu malaikat tu bawa apa? Mendahului untuk bawa roh orang beriman ke syurga dengan kencang, masya-Allah, tabarakallah, dengan sungguh-sungguh. Itu maksudnya. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, okey. Boleh ibu ayah ya? Yang dalam tafsir jalan lain pun bagi tahu, fas-sabiqati sabqa al-malaikatu tasbiqu bi arwahil mu'minin ila jannah. Sama juga. Okey. Dalam tafsir Baghawi sama juga. Berkata Muqatil, hiya al-malaikatu tasbiqu bi arwahil mu'minin ila jannah. Jadi, ibu ya, kesimpulan para ulama tafsir bagi tahu as-sabiqat, fas-sabiqat maksudnya para malaikat yang mendahului, berlumba-lumba untuk bawa roh orang beriman ke syurga. Maka kalimah sabaqah tu datang untuk memberi penegasan. Datang dengan makna sungguh-sungguh. Sabaqah, sungguh-sungguh mendahului. Sungguh-sungguh tu maksudnya kencang lah. Sungguh-sungguh tu maksudnya kencang. Kalau orang yang sungguh-sungguh, dia kena kencang lah. Kalau berlari lambat, dia tak sungguh-sungguh. Jelas ya, ibu ayah, insya-Allah. Okey. Jadi ada macam-macam versi terjemah, semuanya betul. Tapi yang paling cantik, saya boleh terjemah, fatu lalu ataupun maka, as-sabiqat masing-masing para malaikat berlumba-lumba untuk membawa roh orang beriman ke syurga, sabqa dengan sungguh-sungguh, dengan kencang. Itu maksudnya insya-Allah ibu ayah ya. Okey. Setakat ayat 1 sampai ayat 4 jelas tak semua insya-Allah? Setakat ayat 1 sampai ayat 4 jelas semua insya-Allah ya. Alhamdulillah ibu. Jadi ibu ayah, kita dah kita nampak daripada ayat pertama sampai ayat keempat, semua itu isim fa'il. Naza'a yanzi'u, jadi nazi' seorang untuk muzakkar. Kalau muannas nazi'ah. Maka pada malaikah ni dikira jamak taksir, maka jamak taksir boleh muzakkar, boleh muannas. Di sini digunakan muannas. Maka oleh kerana itu an-nazi'at jamak pada isim fa'il muannas. An-nashitat isim fa'il untuk jamak muannas. As-sabihat isim fa'il untuk jamak muannas. Ini menunjukkan fi'il madhi semuanya 3 huruf. Sabaha, naza'a, nashata. Fas-sabiqat pun sama. As-sabiqat, al-fa'ilat. Maksudnya isim fa'il ni pun 3 huruf. Fi'il madhi pun 3 huruf. Sabaqa. Tengok pula ayat kelima. Fal-mudabbirat.
Falmudabbirat pun masih isim fa'il ni buaya. Masih lagi isim fa'il. Kita baru je belajar pagi tadi ayat kelima surah As-Sajdah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Yudabbirul amra, dabbara yudabbiru. Jadi dabbara, fi'il madhinya dabbara, saya tulis dah. Dabbara, fi'il mudhari'nya yudabbiru, masdarnya tadbiran, okey. Isim fa'ilnya mudabbir, mudabbir. Daripada isim fa'ilnya kita tahu dia ni bukan 3 huruf. Dia ni 4 huruf. Dabbara, bab taf'il. Maka ibu ayah, kenapa digunakan jamak isim fa'il untuk jamak muannas? Kerana kita masih membicarakan mengenai para malaikat, yang mana malaikat itu adalah kalimah muannas. Kalimah jamak taksir, dia boleh muzakkar, dia boleh muannas. Di sini digunakan untuk muannas. Maka fal mudabbirat, salah satu lagi golongan para malaikat yang dinamakan sebagai al-mudabbirat. Apa maksud al-mudabbirat? Para malaikat yang menjalankan pentadbiran. Menjalankan pentadbiran. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, amra itu maksud apa? Amra maksudnya urusan, menjalankan pentadbiran. Amra ni urusan. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekejap. Okey. Jadi ibu ayah, apa terjemah fal mudabbirati amra? Pada Quran terjemah ibu ayah apa dia? Fal mudabbirati amra, apa terjemah ni ibu ayah? Baru kita masuk tafsir. Tadi tu kita baru terjemah, belum tafsir lagi. Ibu ayah, kita baru fasa terjemah ni. Daripada ayat 1 sampai 5 baru fasa terjemah, belum tafsir. Tafsir kita lagi. Apa terjemah ayat 5? Apa terjemah fal mudabbirati amra? Apa dia? Yang mengatur urusan, betul? Kan tadbir kan, yang mentadbir, mengatur urusan dunia, betul? Masya Allah. Jadi apa terjemah fal mudabbirat? Pada malaikat yang mentadbir ataupun mengatur. Mentadbir ataupun mengatur. Amra maksudnya urusan. Amra maksudnya urusan. Okey ibu ya. Dia terjemah semua mudah insya-Allah ya. Al-mudabbirat, para malaikat yang mentadbir, yang mengatur. Amra akan urusan. Urusan apa? Urusan di dunia ni. Tengok tafsiran dia ibu ya. Tafsiran daripada ayat 1 sampai ayat 5. Tadi itu kita baru terjemah. Tengok tafsiran pula. Aqsamallahu subhanahu bil malaikati allati tanzi'u arwahal kufar min ajsadihim bi shiddatin wa anfin wa ighraqin fin naz'i haitsu tanzi'uha min aqasil ajsad. Okey. Pada kalimah an-nazi'an tadi maksudnya Allah bersumpah dengan menyebut nama malaikat, golongan malaikat yang mencabut. Ini an-nazi'an, yang mencabut roh-roh orang kafir daripada jasad mereka dengan keras. Dengan keras, dengan menyentak. Haitsu tanzi'uha min aqasil ajsad. Dia menyentaknya daripada jasad-jasad, habis satu jasad itu disentak dengan sekuat-kuatnya. Wa tukhriju arwahal mu'minin, dan malaikat an-nasyitat, malaikat yang tukhriju arwahal mu'minin bisur'atin wa lutfin wa suhulatin. An-nasyitat, golongan para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan cepat, dengan lembut dan
dengan mudah. Dan Allah bersumpah pula menyebut was-sabihati sabha. Maksudnya wabil malaikatil ladzina yanziluna minas sama'i musra'in bi amrillahi ta'ala. Allah bersumpah dengan menyebut nama para malaikat yang turun dari langit dengan segera dalam menjunjung tinggi perintah Allah. Menjunjung tinggi perintah Allah tu golongan malaikat as-sabihat. Apa pula as-sabiqat? Wal malaikatil lati tasbiqu bi arwahil mu'minin ilal jannah. As-sabiqat maksudnya para malaikat yang bersegera berlumba-lumba membawa roh orang beriman ke syurga. Dan juga satu lagi, wa tudabbirul amra bi an tanzila bil halali wal haram wa tafsilihima. Dan juga para malaikat yang mentadbir segala urusan. Antara pentadbiran para malaikat al-mudabbirat ini, apa antara urusan mereka, apa dia urusan mereka? Membawa turun benda-benda halal dan haram. Yang halal, yang haram, dan penjelasan kedua-dua halal dan haram ni ditugaskan kepada para malaikat al-mudabbirat. Para malaikat al-mudabbirat ni membawa turun halal dan haram dan menjelaskan mana halal, mana haram. Nah itu wa tudabbiru ahlal ardi birriyahi wal amtar. Dan juga para malaikat al-mudabbirat tadi dia mentadbir ahli bumi ni, baik dia mentadbir bantu kita lah sebenarnya. Dari segi anginnya mereka uruskan, dari segi turun hujan mereka uruskan. Apa tugas manusia ibu ayah? Manusia dan jin tugas kita taat pada Allah. Tugas para malaikat semua untuk bantu kita, memudahkan kita untuk mentaati perintah Allah Ta'ala. Jadi kita tak payah fikir soal angin, macam mana angin, soal hujan, semuanya Allah Ta'ala dah perintahkan para malaikat yang jaga. Al-mudabbirat. Wa ghairi zalik, dan apa selain daripada angin, selain daripada hujan. Jelas sebuah ayat ya. Qila inna tadbira amri dunya ila arba'atin minal malaikah. Dikatakan sesungguhnya untuk urusan mentadbir dunia ni ada 4 jenis malaikat. Ada 4 malaikat. Jibril wa Mikail wa Izrail wa Israfil. Ada 4 malaikat yang mentadbir dunia ni. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Izrail, malaikat Israfil. 4 jenis saya ulang balik Malaikat Jibril, saya tulis Jibril. Kemudian malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, saya tulis ejaannya Mikail. Okey, Mikail. Kemudian malaikat Izrail, saya tulis daripada kitab ibu ayah ya. Kalau ibu ayah ni salin sekali insya-Allah, salin ya. Izrail. Satu lagi malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Israfil. Okey. Ada 4 malaikat ini. Kil maksudnya ada pendapat yang lemah sikit lah. Bagi tahu ada 4 malaikat ni. Fa amma Jibrilu fa muwakkilu birriyahi wal junud. Fa muwakkilun birriyah ataupun muwakkalun. Jibril diwakilkan untuk menguruskan angin dan tentera-tentera. Tentera-tentera Allah lah. Wa amma Mikail, adapun Mikail fa muwakkalun bil qitr wan nabat. Malaikat Mikail untuk turunkan hujan dan tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu malaikat Mikail. Wa amma Izrail, malaikat Izrail fa muwakkalun bi qabdil anfus. Malaikat Izrail diwakilkan untuk cabut nyawa. Wa amma Israfil fa huwa yanzilu bil amri alaihim. Malaikat Israfil dialah yang menurunkan perintah kepada mereka. Malaikat Israfil menurunkan perintah kepada para malaikat-malaikat tadi. Wallahu a'lam bisawab. Ini dalam tafsir saya bacakan saja. Ya, saya bacakan tadi. Kalau boleh nampak. Ini yang saya bacakan tadi ya. Okey, bukan saya reka cerita. Kalau reka-reka cerita kan kena tarik tauliah daripada menjadi agama Islam nanti. Waqala Al-Hasan Al-Basri al-murad bil kalimati al-khams an-nujum wal kawakib fi juriha wa tanaqquliha bainal abraj. Okey, ini pendapat Imam Hasan Basri.
Ni pendapat ni kita tak baca lah. Kita fokus pada malaikat-malaikat tadi. Ini cerita pasal bintang-bintang dan juga bulan-bulan. Bintang dan juga planet pada dari segi perjalanannya macam saya kata tadi. Ghurqa apa maksud dia, Nashta apa maksud dia, Sabha apa maksud dia dari segi planet-planet ni. Tapi itu kita tak nak fokus. Okey, buaya jelas insya-Allah. Ada berapa golongan malaikat tadi? Ada 5 golongan malaikat. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, sekejap ya. Okey, ibu ayah tengok ya, dalam ayat ni contohlah kalau saya kata Abah, contohnya Abah, demi langit, demi bumi, demi matahari, demi bulan dan bintang, demi cintaku padamu, contoh kan, banyak yang demi sebut. Ayolah, kalau dah kamu sumpah semua tu, apa benda yang kamu nak cerita ni? Tiba-tiba tak ada cerita apa. Jadi buat yang Allah Ta'ala sumpah demi malaikat golongan An-Nazi'at, malaikat golongan An-Nashitat, As-Sabihat, As-Sabiqat, Al-Mudabbirat. Kenapa Allah sebut sampai 5 jenis malaikat ni? Kenapa? Apa tujuannya? Apa jawabnya? Apa benda yang nak beritahu? Jadi wajawabul qasmi mahzuf. Kesemua sumpah-sumpah tadi, jawab pada sumpah tu tak disebutkan dalam ayat, tapi kita boleh faham melalui konteks. Melalui konteks ayat, ya. Okey. Ay la tub'atsunna ba'dal mauti bidalili inkarihim al-ba'tha. Ibu ayah, sekarang cerita pasal apa ni? Sekarang cerita pasal orang kafir, mereka mengingkari adanya kebangkitan. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka Allah Ta'ala telah bersumpah dengan menyebut 5 jenis malaikat ni. Jadi apa yang nak beritahu? Yang nak beritahu tu tak disebutkan, tapi kita boleh faham melalui konteks ayat. Jadi apa benda? La tub'atsunna, nescaya kamu semua akan dibangkitkan selepas mati. Itu yang nak beritahu. Allah bersumpah 5 kali sumpah dengan para malaikat, nak beritahu kamu ni wahai orang-orang yang melawan, orang-orang yang menentang adanya kebangkitan, kamu pasti akan dibangkitkan. Ibu ayah, kita tak nampak kesenian dalam ayat ni pasal kita bukan orang Arab yang menguasai ilmu balaghah bahasa Arab. Tapi kalau orang Arab zaman Nabi SAW, khususnya orang Arab Quraisy, mereka sangat faham bahasa Arab. Mereka dengar ini dan mereka akan jadi takut sebenarnya. Takut. Kerana mereka tahu yang cakap ni bukan Nabi. Mereka tahu ayat-ayat yang hebat ini, sumpah-sumpah yang hebat ini bukan datang daripada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tahu sumpah-sumpah ini datang nak bagi tahu kamu pasti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Mereka semua tahu. Jadi ibu ayah dipanggil wajawabul qasmi mahdhufun ay la tub'atsunna ba'dal mauti bidalili inkarihim al-ba'tha kama hatallahu anhum fima ba'da qawlihi idza kunna 'idhaman nakhirah. Pada ayat yang ke-11, Allah ada bagi tahu, Allah menukilkan kata-kata mereka, takkanlah nanti kami jadi, kita akan belajar nanti. Mereka kata ayat 11 kita akan belajar nanti, takkanlah kita jadi tulang-tulang, takkanlah dibangkitkan lagi. Kita akan jadi tulang hancur, takkanlah dibangkitkan lagi. Mana ada kebangkitan? Maka Allah mulakan ayat ni, surah ini dengan 5 kali sumpah dan beritahu pada mereka, walaupun tak beritahu direct, mafhum daripada sumpah tadi boleh faham, kamu pasti akan dibangkitkan. Dalilnya ayat ke-11. Macam tu, insya-Allah ibu ayah ya. Boleh faham insya-Allah ibu ayah? Okey. Ibu Ainun, masya-Allah. Itu nampak tak? Itu kan dalam kurungan ibu Ainun kan? Itu dalam kurungan ni sepatutnya sumpah demi sumpah, sampailah hari kiamat, itu semua dalam kurungan. Ibu Ainun dan saya punya terjemah sama demi terjemah. Sumpah demi sumpah itu semua dalam kurungan. Jadi dalam kurungan tu maksudnya tafsiran lah. Tafsiran. Bagus ibu Ainun, masya-Allah. Terima kasih ibu Ainun sudi tolong saya tuliskan makna sepatutnya, masya-Allah. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah, tengok pada ayat yang ke-6. Okay. Sebelum tu
Sebelum masuk ayat ke-6, kalau sempatlah, kalau tak sempat kita ni saja minggu depan. Wa inna ma qala amran la umuran li'anna al-murada bihi al-jins fayaqumu maqam al-jam' wa tadbirul amri fil haqiqati lillahi ta'ala wa inna ma udhifa ila al-malaikah li'tiyaniha bihi wa li'annaha min asbabihi. Okey, buaya. Fal mudabbirati amra, tengok. Fal mudabbirati amra. Ibu ayah nak tanya ibu ayah, kalimah amr. Amr maksudnya urusan, amrun maksudnya urusan. Amrun, amrun maksudnya urusan. Adakah satu urusan saja yang mereka uruskan ibu ayah? Satu urusan saja ke? Ke banyak urusan? Takkan satu urusan saja, banyak urusan. Urusan rezekinya lain, urusan matinya lain, urusan macam-macam lah. Dari segi tumbuh-tumbuhannya lain. Ha? Jadi satu urusan saja ke banyak urusan ibu ayah? Allah gunakan kalimah amron, amr ni. Banyak ibu ayah kan, apa jamak pada amar? Ibu ayah, satu amar maksud perintah, satu lagi amr maksudnya urusan. Di sini mana urusan. Kalau amr maksudnya urusan, jamaknya umur. Jamaknya umur, mim waw ra, umur. Umur, urusan-urusan. Bukan umur ustaz. Umur itu bukan usia ke? Usia bukan umur. Usia, umur dengan mim. Umur. Itu jamaknya. Ataupun a'mar. Okey. Kita tak nak sentuh itu. Cuma nak beritahu umur jamak dia. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut? Fal mudabbirati umura. Kenapa tak sebut umura? Kenapa? Padahal urusannya banyak. Okey, timbul tak persoalan tu? Soalan balik ibu ya. Kita kena timbulkan persoalan. Kenapa Allah sebut fal mudabbirati amra? Amra tu mufrad. Takkan pada malaikat yang ramai-ramai itu uruskan satu urusan saja? Bukankah urusan itu banyak? Patutnya umura lah. Kita timbulkan persoalan bukan mengingkari Quran, tapi nak tanya kenapa amra? Kenapa Allah tak guna umura? Kenapa? Okey ibu ya. Tafsir beritahu, saya hanya bacakan saja ya. Wa inna ma qala amra la umura. Allah Ta'ala sebut amra, bukan umura, bukan jamak. Li'anna al-murada bihi al-jins. Kerana yang dimaksudkan adalah jenis urusan. Maksudnya, asalkan namanya urusan termasuk dengan mana amra. Asalkan dia urusan. Asal saja dia adalah urusan yang pada malaikat uruskan termasuk dalam perkataan amra. Kalimah amra memberi makna semua jenis urusan. Walaupun kalimahnya mufrad tapi terangkum. Makna asalkan dia jenis urusan termasuk dalam makna amra. Okay. Fayaqumu maqam al-jam'. Maka jadilah kalimah amra walaupun dia mufrad tapi dia macam makna jamak, macam makna semua sekali termasuk. Okay. Wa tadbirul amri fil haqiqati, sedangkan pengurusan semua perkara ni hakikatnya adalah milik Allah. Hakikatnya uruskan semua ni milik Allah. Bukannya malaikat yang uruskan, hakikatnya Allah Ta'ala yang uruskan. Wa innama udhifa ilal malaikati li'itiyaniha bihi. Tapi kenapa disandarkan pada malaikat? Kerana zahirnya yang menguruskan urusan-urusan dunia ni adalah para malaikat. Maka disandarkan urusan tu pada malaikat. Hakikat siapa buat? Hakikat Allah Ta'ala yang uruskan. Wa li'annaha min asbabihi. Dan kerana para malaikat adalah asbab sahaja. Sebab ataupun asbab yang menyebabkan urusan itu berlaku dengan baik. Allah Ta'ala tak berhajat langsung pada malaikat, ibu ayah. Demi Allah, Allah Ta'ala tak berhajat langsung pada malaikat. Para malaikat berkumpul semua malaikat untuk bagi manfaat, langsung tak boleh bagi manfaat kalau Allah Ta'ala kata tak ada manfaat. Berkumpul semua malaikat untuk bagi mudarat, ataupun manusia jin semualah. Malaikat, manusia, jin, seluruh makhluk untuk bagi mudarat, takkan dapat bagi mudarat kalau tanpa izin Allah. Jadi hakikatnya yang menguruskan semua benda ni adalah, semua perkara adalah Allah Ta'ala. Malaikat asbab sahaja. Kenapa disandarkan pada malaikat? Fal mudabbirati amra, pada malaikat yang menguruskan urusan. Kenapa disandarkan pada malaikat? Kerana para malaikat itu sebagai asbab sahaja. Boleh boleh semua sampai 5 ayat pertama surah An-Nazi'at, boleh ke insya-Allah? Boleh tak sampai sini saja?
Boleh? Okey. Saya ucapkan salam ma'al hijrah kepada ibu ayah semua. Tengok kalimah apa dia hijrah tu? Hijrah tu daripada hajara. Hajara yahjuru. Hajara. Apa maksud hajara? Hajara ni tinggal. Hajara ni tinggal. Hajara yahjuru hijrah. Hijrah dari segi istilahnya Nabi meninggalkan apa tu? Tuan Azmin saya mute ni ya. Okey. Apa tadi? Okey, hijrah tu maksudnya Nabi meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Bukan Nabi pelarian ya, jangan salah faham. Nabi meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah atas perintah Allah SWT. Itu maksud meninggalkan. Jadi orang yang meninggalkan benda sia-sia kepada benda yang manfaat itu hijrah juga. Orang yang seorang suami bila isterinya buat kesalahan yang tak patut dan suami nak mengajar isterinya, maka suami, contohnya isterinya engkar pada suami contohnya kan. Jadi suami boleh berhijrah. Hijrah itu maksudnya meninggalkan isterinya tidur asing-asing sampai isterinya sedar kesilapan dia. Itu hijrah juga. Itulah ibu ayah insya-Allah ya. Okey, itu hijrah dari segi bahasa maksudnya taroka, meninggalkan. Okey, insya-Allah mudah-mudahan saya dan ibu ayah semua menjadi orang yang berhijrah daripada yang tidak baik kepada yang lebih baik insya-Allah. Insya-Allah ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Besok cuti, kenapa cuti Ibu Salmah tak ada masalah, kita belajar kat rumah je, tak payah pergi mana-mana pun. Okey, besok macam biasa ibu ayah kelas ya. Kalau siapa ada urusan besok tak apalah. Kalau saya ada urusan pun saya buat kelas kat luar je, tak apa, dalam kereta pun tak apa, tak ada masalah. Rugi kita berhenti apa ni, saya dah lah cik sakit je. Insya-Allah ibu ya. Okey, nama-nama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak boy. Afwan.